سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل ظاهرا مزينا بالشريعة وباطنا محلا بالطريقة لا تشرك علينا أنوار الحقيقة واجعل ما أهل شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة وثيقة في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Baik. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita daripada kitab Husnul Siyaqah Syarah Durusul Balawah. InsyaAllah kita terus lah, tak tunggulah siapa yang tak masuk lagi. Sebab saya ada kerja ni. Dan hari ni insyaAllah kita nak berhabis bab lebih kurang dalam 10 muka surat. InsyaAllah laju sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi darini amin ya rabbal alamin. Kata mu'allif penyusun dan penggarang kitab ini rahimallahu ta'ala wa fasahatul kalami salamatuhu min tanafuril kalimati mujtami'atan wa min dha'fit ta'lifi wa min at-ta'qidi ma'a fasahatil kalimati wa fasahati kalimatih. Dan bermula fasahah kalam, kita dah bincang habis dah berkenaan dengan fasahah kalimah habis. Yang kita nak bincangkan di sini pula ialah fasahatul kalam. Jadi beza antara kalimah dengan kalam. Kalimah tu maksudnya afrad. Kalimah tu maksudnya afrad. Pencantuman, gabungan daripada kalimah itulah yang membentuk kalam. Kalam ni kalau dalam bahasa mudahnya, kita selalu kata apa? Statement, kenyataan. Wa fasahatul kalami salamatuhu, dan bermula fasahah kalam itu sejahteranya ataupun terhindarnya kalam min tanafuril kalimati mujtami'atan, terhindarnya kalam daripada berbelit-belit kalimah mujtami'atan dalam keadaan berhimpun di dalam satu kalam. Habis, itu yang pertama. Jadi fasahatul kalam ini yang pertama mesti terhindar daripada tanafur kalimat. Maksudnya jangan gunakan kalimah yang berbelit-belit. Dalam satu kalimah tu berbelit-belit. Nanti kita akan tengok contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah wa min dha'fit ta'lifi, atau pada kata min tanafur, terhindar daripada dha'fit ta'lif, daripada penyusunan, daripada lemahnya penyusunan. Lemah penyusunan ni maksudnya tidak mengikut prosedur nahwu yang betul ataupun yang tepat. Wa min at-taqidi, dan yang ketiganya adalah ataf lagi pada tanafur. Yang ketiganya adalah sejahtera ataupun terhindarnya daripada ta'qid. Ta'qid ni maksudnya bersimpul-simpul. Jadi bersimpul-simpul. Bersimpul maksud apa? Lemah daripada kita nak faham maknanya. Sedangkan benda tu mudah. Tetapi ketika mana digunakan bahasa yang payah untuk difahami, dinamakan sebagai ta'qid. Ta'qid ni pada kalimah aqadah ataupun aqada. Aqada yu'aqidu ta'qid. Aqad maksudnya simpulan. Kan aqad. Macam kita lah akidah. Akidah tu kan maksudnya simpulan. Tak. Jadi bila gunakan kalimah yang menyebabkan payah untuk difahami, sedangkan maknanya mudah sahaja. Baik. Ma'a fasahati kalimatihi, dalam keadaan fasahah kalimat dengan maksud ba'du kalimah. Ma'a fasahati kalimatihi ay ma'a fasahati ba'di kalimatihi, dalam keadaan bersama ataupun beserta fasahah ataupun fasih sebahagian dari kalimah-kalimahnya. Maksudnya ada kalimah dalam statement tu yang fasih, tak ada masalah apa. Tapi oleh kerana ada sebahagiannya yang ada tanafur ataupun dha'fit ta'lif ataupun tak tekan kalam, itu bukanlah kalam yang fasahah. Baik. Jadi kesimpulan awal yang kita boleh ambil adalah fasahatul kalam ini mesti terhindar daripada 3 perkara. Yang pertama, jangan ada tanafur kalimat. Yang kedua, jangan ada dha'fit ta'lif. Dan yang ketiga, jangan ada ta'qid. Baik. Fatanafuru wasfun fil kalam yujibu thiqalahu. Wah, baca laju macam ni boleh tak? 20 muka surat sekali. Katam. Ustaz Biswa nak 10 kali katam. 10 kali katam, nak 10 kali baca. Fatanafuru wasfun fil kalami yujibu thiqalahu ala lisani wa usra nutqi bihi. Maka bermula maka bermutanafur, iaitu tanafur fil kalam. Fatanafur, alif lam kat situ kita katakan alif lam di ahdi zikri. Tanafur apa? Tanafur kalam lah. Ya. Ataupun ahdi zihni. Li ahdi jinsi. Di sini lah alif lam kat situ li ahdi jinsi. Tanafur apa? Tanafur fil kalam. Bukan tanafur fil kalimah. Maka bermula tanafur, iaitu tanafur pada kalam, itulah suatu sifat. Wasfun, suatu sifat pada kalam
yujibu ay yusabbibu, yang mewajibkan ataupun yang mesebabkan akan berat kalam ala lisani, ke atas lidah kita, wa usran nutqi bih, dan sukar untuk bertutur dengannya. Jadi tanafur ni maksudnya apa? Maksudnya suatu sifat pada kalam, dalam kalam tu kalau dituturkan akan menyebabkan susah untuk kena bertutur, dia akan jadi berat. Dia akan berat. Pasal berbelit, dia belit. Contoh apa? Nahwu fi raf'in arsy syar'i mithluka yashra. Nampak? Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra. Dia berat tak mana? Berat pasal ada huruf yang berulang-ulang. Fi raf'i arsh asy-syar' mithluka yashra. Nampak? Dia sebut dah ra fi raf'i. Kat situ ada ra. Lepas tu arsy, kat situ pun ada ra lagi. Asy-syar'i ada ra lagi. Mithluka yashra ada ra lagi. Jadi berulang-ulang macam tu, dia jadi berat. Dia jadi belit. Lepas tu raf'i. Nampak? Ain kat situ ada. Lepas tu arsy ada ain lagi. Arsy syar'i ada ain lagi. Mithluka yashra ada ain lagi. Jadi berbelit-belit. Kita orang Melayu ni mungkin tak apa. Kita orang Melayu ni tak berapa nak tu. Tapi orang Arab ni, jangan kata huruf yang berulang. Depa ni huruf hawalil, apa nama, harakat yang berturut-turut pun depa tak suka. Berat bagi lidah depa. Yang macam ni kita sebut fi raf'i syar'i mithluka yashra. Senang. Tapi bagi orang Arab benda tu agak sukar. Jika digunakan juga maka dikatakan sebagai tanafur. Maka kalimah ni, kalam ini dikatakan kalam yang tidak fasih ataupun kurang fasih kerana menggunakan huruf-huruf yang berulang. Baik. Berulang ra, ain, shin. Fi tu tak tanafur. Fi tak tanafur. Mithluk tak tanafur. Raf'i pun tak tanafur. Sebab kalimah raf'i tu dia tak berulang, tapi tanafur tu adalah bila melihat kepada huruf yang digunakan. Raf'i, arsh, raf'i, arsh. Kalimah tu kalau kita keluarkan satu-satu tak ada masalah apa. Raf'i. Tapi oleh kerana diletakkan dalam satu statement, dalam satu kalam, maka jadi tanafur. Baik. Kalau pisah satu-satu tak ada masalah apa. Pisah satu-satu ni maksudnya tidak dihimpunkan dalam satu kalimah. Baik. Walaysa qurba qabrin harbu qabru. Qurba qabri harbi qabru. Dekat dalam tu dia kata apa? Dia kata ansyadahu jahis wa qabru harbin bimakani faqrin walaysa qurba qabrin harbi qabrin. Kuburan musuh harus di tempat sunyi. Wa qabri harbin bimakani faqrin. Kuburan musuh harus di tempat sunyi. Walaysa qurba qabri harbi qabrin. Dan tidak ada kuburan lain di kuburan itu. Maksudnya kubur musuh ni mesti satu tempat yang sunyi, dan di situ tidak ada kuburan yang lain melainkan kubur musuh tu saja. Baik. Tu faham secara ni lah, secara ijmal. Jadi benda tu berat. Pasal apa? Dia berulang. Qurba ada ra, ada qaf kat situ. Kubrin ada qaf juga kat situ. Harb, qurba ada ra, kubri ada ra, harbi ada ra. Lepas tu qabru pun ulang balik qaf. Lepas tu ada ra. Bab macam tu lah. Qurba, kubri, harbi, qabru. Ada ba, ada ba, ada ba, ada ba. Semua ada ba. Kalau letak asing-asing tak lah. Tapi boleh himpun dalam satu kalimah, dia jadi berbelit. Maka ini dikatakan sebagai tanafur syadid. Ada tanafur, ada dua. Ada tanafur syadid dan tanafur khafif. Kita jangan lupa lah. Baik, dalam kalimah ada, dalam kalam pun ada. Maka dekat sini adalah tanafur syadid. Berat. Baik. Jelas lah? Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idha ma lamtuhu wahdi. Karimun. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idha ma lamtuhu wahdi. Karimun ay huwa karimun. Kat dalam dia kata apa? Karimun ay huwa mamduh. Ni Abul Ghaithi Musa bin Ibrahim Ar-Rafi'i. Jadi ini adalah pujian kepada Abul Ghais Musa bin Ibrahim Ar-Rafi'i. Jadi dia nak puji Musa bin Ibrahim Ar-Rafi'i. Dia kata apa? Huwa karimun ay huwa karimun.
Dia ini adalah seorang lelaki yang mulia. Mata amdahu wal wara. Ketika mana aku memujinya, aku akan memuji juga wal wara, ai makhluk. Wara ini makhluk, maksudnya orang lain. Aku akan puji juga orang yang lain. Ma'i beserta aku. Wa idza malamtuhu lumtuhu wahdi. Tapi ketika mana aku mencelanya, lumtuhu wahdi, aku akan celanya seorang sahaja. Aku tak cela orang lain, tapi kalau aku puji dia, aku akan puji orang lain sekali lah. Tapi kalau kata aku nak cela dia, aku cela dia seorang lah. Nak kata dekat dia, kata kat dia seorang, tak kata kat orang lain. Uh, kita punya mahallu syai', kalimah ni tak pasti sebab dia ada berulang-ulang. Mata amdahu dia berulang kat situ. Wa idza ma lamtuhu lumtuhu, ada berulang kat situ. Tapi dekat sini adalah tanafur khafif. Sebab dia tak banyak sangat. Amdahu situ je berulang. Wa idza ma lamtuhu lumtuhu, situ je berulang. Dia tak ada daripada awal sampai habis dia berulang. Kalau macam tadi dia berulang pada awal. Awal, tengah, hujung berulang. Lepas tu dalam satu kalimah tu pun berulang-ulang. Kat sini tak amdahu sekali je. Wa idza lumtuhu sekali je. Disebut sebagai tanafur khafif. Baik, jelas nah? Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dha'fu at-ta'lifi kaunul kalami ghayra jari 'ala al-qanun an-nahwi al-mashhuri kal-idmari qadmari qabla dhikri lafzan wa rutbatan. Dan dha'fu ta'lif, bermula dha'fu ta'lif ataf pada kata dha'ful kalam pula ataf pada kata fatanafur. Ataupun kita kata kat sini waw ini waw istidnaf, cerita lain. Dah habis dah cerita tentang tanafur, ini nak bincang pula berkenaan dengan dha'fu ta'lif. Maka waw dekat sini dia panggil waw istidnaf. Dha'fu ta'lif dan bermula lemah ta'lif. Apa yang dimaksudkan dengan lemah ta'lif? Lemah penyusunan. Lemah penyusunan itu maksudnya adalah kaunul kalami, keadaan kalam itu ghairu jarin. Ghairu jar kita boleh terjemahkan sebagai tak sesuai. Ghairu jar kena terjemah maksudnya tidak selari ataupun tidak berlaku. Ataupun kita nak terjemahkan tidak sesuai alal qanunin nahwi, di atas undang-undang nahwu al-masyhur yang masyhur. Qadmari, contoh membuat dhamir qabla zikri, sebelum menyebut itu sebelum qabla zikri marji', sebelum sebut marji'. Dia dalam kaedah nahwu ni bila sebut dhamir ni dia mesti ada marji' ke belakang. Ke depan. Macam ke belakang, marji' ke depan. Ini tak, dia sebut dhamir dulu, marji' ke depan. Kurang tepatlah dengan kaedah nahwu. Lafzan wa rutbatan, dari segi sebut lafaz dan dari segi rutbah. Rutbah ni kita katakan penyusunan. Ada punya tartib dia. Baik. Fi qawlihi, sebagai contoh, fi qawlihi pada katanya kata penyair, jaza banuhu abal ghilani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinnimaru. Saya tak bincang berkenaan arut qawafi. Jangan tanyalah yang ni dia pakai arut apa, qawafi dia apa, atau jangan tanyalah, itu ilmu yang lain. Kalau pakai arut qawafi dia memang ada rentak dia mesti ada rentak. Lepas tu dia punya bahar dia apa semua dia akan dibincangkan. Tapi kita tak bincangkan di sini. Sebab tu baca laju je. Kalau bincang jadi lain cerita. Tapi insyaAllah kalau kata ada kesempatan kita boleh bincangkan berkenaan dengan arut qawafi. Lama juga tak main benda tu, lama-lama lupa. Ada bahar lebih kurang dalam 15 bahar ke semua. Mustafilun, mutafa'ilun, payah juga tu. Lagi dia ada syatar benda yang bahasa kita bukan bahasa kita. Di mana pun orang putih 20 tahun pun bahasa Melayu tak lupa lah. Cakap Melayu tu insyaAllah ingat. Saya duduk orang kata apa, orang putih 20 tahun tak boleh cakap Melayu tu belagak sangat. Kan? Lain kalau lahir orang putih langsung tak jumpa Melayu. Jadi macam tu juga, nahwu sorof tu bukan bahasa kita. Bila bukan bahasa kita, kita kena rajin-rajin lah, kita kena bertelaah, kena main benda tu kalau tak lupa. Larah pun macam tu juga. Berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Bila kita tak mutalaah, kita tak merajaah, kita tak bincangkan selalu, maka dia boleh lupa. Mudah nak lupa. Baik.
Jaza banuhu abal ghilani an kibari wa husni fi'lin kama yujza sinnimaru. Mudah-mudahan membalas oleh anak-anaknya. Banuhu, ni yang kita nak bincang ni. Mudah-mudahan jaza banuhu, mudah-mudahan telah membalas oleh anak-anaknya. Anak siapa? Hu tu kembali kepada siapa? Hu tu kembali kepada Abul Ghailan. Dia kembali ke depan. Padahal dalam keadaan munahu mesti dia sebut sebagai marji' dulu. Baru sebut domer. Jadi domer tu marji' ke mana? Tahu. Lain tak, marji' ke depan. Jaza banuhu Abul Ghailan. Hu tu kembali kepada Abul Ghailan. Jadi telah membalaslah oleh anaknya. Anak siapa? Anak Abul Ghailan. An kibar, ketika tua, wa husni fi'lin, dan baiklah kelakuannya, kama yujza sinnimaru, sebagaimana yang dibalaskan sinnimaru. Sinnimar ni arkitek negara Rom. Wallahu a'lam, maksud sebenar tu jangan tanyalah. Dia punya pasal syair ni dia biasanya panjang, dia cuma potongan-potongan. Sebab tu dalam pengajian balaghah tak dibincangkan pemahaman syair tu. Dia cuma nak bincangkan tentang mana dia punya mahallus syai', dia punya tempat yang kita nak jadikan sebagai petunjuk kat mana nak bincangkan. Sebab nak faham maknanya tu kena rujuk pula dia punya atas bawah. Sebab dia ambil potongan sahaja. Baik. Habis. Yang ketiganya, wa taqidu an yakuna al-kalamu khafiyyad dalalati ala ma'na ala al-ma'na al-murad. Dan taqid. Habis kita dah bincang dah berkenaan huruf ta'rif, dan yang ketiga adalah taqid. Maksud terhindar dan Allah SWT fasatul kalam ini, jangan ada tanafur fil kalimat, jangan ada dha'fu ta'rif, dan jangan ada yang ketiganya taqid. Apa maksud taqid? Wa taqidu an yakuna al-kalamu khafiyyad dilalah. Dalalah. Dan takkid itu bahawa yang adalah kalam itu khafiyat dalalah, maksudnya tersembunyi dalalah, ataupun kita katakan masih samar-samar, alal ma'na al-murad, di atas makna yang kendaki, tak jelas. Wal khafa, khafiyat dalalah, sebut khafiyat dalalah. Wal khafa, dan khafa kesamaran tu imma min jihatil lafzi bisababi taqdimi aw ta'khiri aw fasdin, wa yusamma taqidan lafziyan. Dan khafa itu dan bermula khafa imma min jihati lafzi, ada kalanya daripada sudut lafaz, daripada sudut ataupun aspek lafaz. Jadi kesamaran tu kadang-kadang berlaku pada sudut ataupun daripada aspek lafaz. Bisa bertaqdimi, dengan sebab takdim. Takdim apa? Takdim sifat atau mausuf, ataupun takdim silat di atas mausul. Ni yang kata kena clear kat nahu ni. Sangat pening. Takdim. Dalam nahu dah bincang dah. Takdim, bab takhir dah dibincangkan. Sebab tu dia balaghah ni dia kena clear sikit bab nahu saraf. Nanti dia jadi celaru. Baik, tak apalah, jalan sekali pun tak apa, tak ada masalah. Bisa bila taqdimi, taqdim ay taqdimi sifat atau mausuf. Sepatutnya mausuf dulu baru sifat. Ni tak, sifat atau mausuf. Ataupun takdim silah di atas mausul. Dia sebetulnya ataupun penyusunan asal adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mausul dulu, baru silah. Nanti ada sebut silah dulu, baru mausul. Baik. Au takhir, ataupun takhir, au faslin, ataupun berlaku pemisahan. Maksudnya sepatutnya sini letak sini, tapi dia berceramuk. Dia berceramuk. Tiba-tiba ada orang kelintang sana sini. Nanti kita akan tengok contohnya. Sangkut. Yusamma taqidan lafziyan, dan dinamakan sebagai taqidan lafziyan. Taqid ni kita kata tadi bersimpul-simpul lah. Siapa tangan mana? Dekat takhir tu. Takhir atau faslin. Takhir tu bercamuk tu. Baik. Atau takhir atau faslin, atau faslin, pisah. Pisah maksudnya dia berceramuk. Benda yang sepatutnya diletak sebelah-sebelah, dia letak satu sini, satu hujung. Itu kita akan tengok contoh. Wa yusamma taqidan lafziyan, dinamakan Allahumma salli alaihi wasallam, taqid yang macam ni, khafa ni, disebut sebagai lafziyan. Wa yusamma taqidan lafziyan, dinamakan dia akan taqid lafzi. Maksudnya bersimpul sudut lafaz. Lafaz dia bersimpul.
Sebab tu bila silah, bila apa nama silah, mausul, Allahumma salli alaihi wasallam, silah dengan mausul duduk sebelah. Macam tu. Kan? Mausul, silah. Sifat, mausuf. Mausuf, lepas tu sifat. Ini tak, dia jadi, orang kata apa, dia jadi bersimpul. Letak ni dulu, baru letak kemudian. Benda yang letak ke depan, letak ke belakang. Benda yang patutnya ke belakang, dia pindah ke depan. Benda yang sepatutnya diletak sebelah-sebelah, dipisahkan. Baik. Dinamakan sebagai taqid lafzi. Ada taqid ada dua. Satu taqid taqid lafzi, satu lagi taqid maknawi. Taqid lafzi pun ada dua. Satu khafif, satu syadid. Satu yang ringan, satu lagi yang berat. Qaulil mutanabbi, seperti kata mutanabbi. Mutanabbi ni penyair. Jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim syiamun alal hasabi syiamun alal hasabil agharri dalailu. Suatu kebiasaan yang menunjukkan di atas merupakan suatu kebanggaan. Kalau terjemah inilah, sedangkan mereka tak bangga pun dengan tu. Suatu kebiasaan yang menunjukkan di atas keturunan yang baik merupakan satu kebanggaan. Maksudnya keturunan yang baik, benda tu menjadi kebanggaan lah. Tapi sedangkan mereka tak bangga pun dengan tu. Ini kita terjemahkan kalau ikut yang asal. Jafakhat wahum ni kaum. La yajfaquna biha. Biha ni syam. Bihim. Syiamun ni fa'il bagi jafakhat. Jauh. Jafakhat, syam, jauh. Syam ni perangai. Ataupun kebaikan. Alal hasabil agharri dalailu. Fa inna taqdiruhu, maka sesungguh takdirnya itu jafakhat bihim syiamun. Nampak susunannya? Jafakhat bihim syiamun. Jadi fa'il tu jauh, tapi taklah jauh mana. Ini tak, depi ada mubtada balik, ada khabar balik, lepas tu fa'il, baru letak fa'il. Wahum. Hum tu mubtada. La jauh khabar. Jadi yang jafakhat ni dia punya Allah fa'il pun tak settle lagi, dah ada mubtada khabar balik. Benda tu orang kata apa, bersimpul. Bercakap. Fa inna taqdirahu jafakhat bihim syiamun dalail. Dalail sepatutnya duduk pada sebelah syiam. Sebab dia sifat musuf. Dia sifat musuf. Al-aghar. Alal hasabil aghar. Wahum la yajfakhuna biha. Biha tu kembali kepada syiam. Jadi kat sini ada ta'kid. Ta'kid sebab yang pertama dia pisahkan fi'il dengan muta'alaq dengan fi'il. Bihim tu dia muta'alaq dengan Allahumma salli muta'alaq dengan jafakhat. Tapi tak jauh. Bihim tu dia muta'alaq dengan jafakhat. Tapi antara jafakhat dengan bihim tu ada wahum la yajfakhuna biha. Boleh jadi kesamaran. Bimbang kita akan kata bihim itu dia punya muta'alaq dia dekat la yajfakhuna biha. Sedangkan dia muta'alaq dekat jafakhat. Boleh tak? Boleh. Dengan pening. Yang pertama. Ta'kid. Lepas apa lagi ta'kid? Sebab dia takhirkan dalail. Dia takhirkan dalail alal hasabil aghar. Sedangkan dia kena duduk sebelah. Baik. Lepas tu ta'kid lagi. Pasal apa? Dia pisahkan na'at dan man'ud. Ataupun sifat dan musuf. Iaitu syiam dan dalail. Syiam dan dalail tu sifat musuf. Na'at dengan man'ud. Dipisahkan pula. Itu pula dipisahkan dengan kalimah ala asabil aghar. Biasa sifat musuf ni sebelah-sebelah. Ataupun kalau pergi pun dia tak pergi jauh. Ni selang 3 kalimah. Jadi ta'kid. Begitu bersimpul. Boleh nah? Disebut sebagai ta'kid lafzi. Wa imma min jihatin ma'na bisabab isti'mali majazatin wa kinayatin la yufhamul muradu biha.
Wa yusamma ta'qidan ma'nawiyan, dan ada kalanya habis dah tadi min jihatil lafzi, yani min jihatil makna pula. Wa imma, dan ada kala daripada takkid itu daripada sudut apa, daripada aspek makna, dengan sebab menggunakan majaz-majaz dan kinayah-kinayah la yufhamul murad, yang tidak difahami akan kehendaknya. Tak faham, guna majaz kinayah cantik dah, tapi tak faham. Sebab majaz dengan kinayah ni dia mesti ada dia punya makna murad. Hak ni makna murad dia bukan hak tu, makna murad yang lain. Nanti tengok. Wasamma ta'qidan ma'nawiyan, dinamakan sebagai ta'qid maknawi. Tersimpul dalam secara makna. Kalam tu cantik dah, tapi maknanya tersimpul, maknanya berbelit. Bukan tersimpul kesimpulan, tersimpul dengan maksud kita tak boleh anggap makna yang macam tu. Contoh dia kata apa? Fi qaulika nashral maliku alsinatahu fil Madinah. Telah tersebarlah oleh gajah, ataupun menyebarkan oleh gajah, tersebarlah oleh gajah akan alsinatu. Alsinah ni maksud lidah-lidah. Lidah-lidah fil Madinah, pada bandar. Muridan, dalam keadaan mengkendaki, yang dimaksudkan dengan alsinah itu jawasisahu, akan mata-matanya. Alsinah ni, murad bagi alsinah ni, lidah kita katakan, katalah. Tapi alsinah yang dimaksudkan dekat sini adalah jawasis, mata-mata. Tak kenal lah. Kalau kita nak kata mata-mata, kita kata ni, apa nama, mata-mata raja ni banyak dekat bandar ni, kita kena gunakan kalimah uyun. Uyun baru sesuai dengan jawasis. Uyun tu mata. Mata ni lah, mata kasar ni. Tapi yang dimaksudkan dengan uyun bukanlah uyun mata kasar tu, tetapi adalah mata-mata. Maksud pemerhati gajah. Tak apalah, dekat situ betul lah. Sesuai lah gunakan majaz tu. Tapi kalau alsinah, alsinah lidah, tapi dia pergi guna alsinah dekat situ dengan maksud mata-mata, pemerhati raja. Jadi itu kata takkid, tersimpul. Wasawabu nasyru uyunah, dan yang sebenarnya, yang betulnya nasyru uyunah. Kalau guna uyun, tak apa. Uyun ni mata kasar, tapi dimasukkan dengan uyun jawasis. Boleh kata ada alaqah, ada kesesuaian di antara uyun dengan jawasis. Tapi alsinah dengan jawasis, tang mana dia punya kesesuaiannya, tang mana dia punya sinonimnya. Maka dikatakan takkid. Wa qawlihi sa'atlubu bu'da dari ankum litaqrabu wa taskubu 'ainaya ad-dumu'a litajmuda. Baik. Dan katanya, kata penyair, sa'atlubu, aku akan mencari, bu'da dari, rumah yang jauh daripada kamu, litaqrabu, supaya kamu hampir dengan aku. Maksudnya aku carilah rumah yang jauh daripada kamu, supaya nanti kamu bila dah jauh dengan aku, kamu akan cari pula aku. Bila cari aku, maksudnya kamu akan dekat pula dengan aku. Itu maksudnya taqrabu. Kamu akan, istilah orang kita kan, kita kata apa, bila jauh ni jadi gindu. Bila gindu, orang mula cari. Bila cari, dia akan jadi dapat dan dekat balik. Wa taskubu 'ainaya ad-dumu'a litajmuda, dan tumpahlah kedua air mataku. Kedua mata aku akan air mata. Litajmuda, kerana beku. Boleh faham tak? Dan yang tumpahlah akan kedua mataku, akan air mata. Maksudnya tumpahlah air mataku, menitislah air mataku, litajmuda. Sangkut Ustaz. Litaj mudah. Suspend. Kerana beku. Faham macam mana ni? Tumpah air mataku. Cuba Abang Asad nak faham macam mana. InsyaAllah jangan risau. Ini kita lebihkan juga tajuknya. Buku 4 kita habis. Macam mana pun kita habiskan juga buku 4 insyaAllah. Litajmuda ni, kalau nak terjemah asal maksudnya beku. Tapi dekat sini maksudnya gembira. Murad dengan tajmuda ni maksudnya gembira. Dan tumpahlah kedua air mataku kerana gembira. Tang mana datang, ataupun tang mana kita faham dengan gembira, sedangkan tajmuda ni beku.
Haitsu kana bil jumudi an sururi ma'anna al jumuda yukna bihi an al bukhli bidumu'i waqt al buka. Sekira-kira kana membuat kinayah oleh penyair dengan kalimah jumud anis surur untuk menyatakan kegembiraan. Sedangkan dalam masa yang sama annan jumuda, jumud itu yuknabi dikinayahkan dengan kalimah jumud itu anil bukhli membawa makna bukhli, maksudnya sukar, kedekut, sulit bidumu'i dengan air mata waqtal bukai, waktu menangis. Maksud jumud ini kinayah daripada susah, sulit, sukar untuk mengalirkan air mata ketika menangis. Tapi dekat sini jumud bukan maksud tu, jumud dengan maksud gembira. Lain mana? Boleh faham? Sebab dia melalui banyak proses. Banyak proses macam mana jumud. Jumud tu maksudnya kering. Mata kita tu daripada ayak mata. Tu proses yang pertama. Jumud tu maksudnya kering mata kita ni daripada ayak mata. Lepas tu bila kata kering mata kita daripada ayak mata, diertikan tak ada ayak mata lah ketika menangis. Maksudnya bila teriak tu tak ada ayak mata. Tu yang kedua. Lepas tu proses yang ketiga, bila kata tak ada ayak mata tu, kita faham pula maksudnya tak ada ayak mata lah secara mutlak. Dia ni kok mana memang tak ada ayak mata. Bila tak ada ayak mata, maksudnya dia ni adalah orang yang tidak ada kesusahan. Bila tidak ada kesusahan, itu membawa makna dia adalah orang yang gembira. Faham tak? Jauh dia pi, Ustaz. Ha? Jauh dia pi. Dia pi jauh. Dia melalui banyak, orang kata banyak pengantara, banyak proses. Dia kena faham Jadi, macam tu. dia bila banyak proses macam ni, dia tak nak mau balaghah lah. Nak faham. Dia berlaku terlampau takkid banyak. lah. Dia maksudnya dalam kalam tu dah bukan kalam yang balik pasal berlaku takkid. Tapi takkid kat sini takkid maknawi. Dia tak berbelit, kalimah tak berbelit. Cuma faham makna tu, orang tak guna kalimah ni, sepatutnya gunakan kalimah ni. Tapi tak ada gunakan kalimah yang kurang sesuai. Kalau tengok sekali lalu, dia akan membawa makna yang lain. Diterjem mudah. Jumud maksudnya payah nak menangis. Tapi macam mana diterjemahkan jumud dekat sini dengan maksud gembira? Pasal dia melalui banyak proses. Maksudnya kering mata tu daripada air mata. Bila mata tu tak ada air mata, maksudnya tak ada air mata lah bila menangis. Bila tak ada air mata ketika menangis, maksudnya dipesin orang yang memang tak ada air mata langsung. Maksudnya dalam masa yang sama, diertikan pula orang yang tiada kesusahan. Bila tiada kesusahan, diertikan pula dengan orang yang sentiasa gembira. Padahal jumud senang je jumud, maksudnya susah nak menangis tu je. Tapi bila nak dipalingkan kepada makna gembira ni melalui banyak pengantara dan banyak proses. Ini disebut sebagai takkid maknawi. Wallahu alam. Wa fasahatul mutakallimu malakatun yaqtadiru biha ala at-ta'biri 'anil maqsudi bil kalamin fasihin fi ayyi gharadin kana. Dan bermula fasahatul mutakallim. Tadi habis dah kalam habis, kalimah habis. Yang ni kita nak bincangkan kefasihan orang yang berbicara. Mutakallim, orang yang bercakap. Dua, fasahatul mutakallim dan fasahah mutakallim itu maksudnya malakah. Malakah ni maksudnya bakat. Bakat. Apa maksud malakah? Malakah ni maksudnya hayatun rasikhatun fi nafsil insan. Itu maksud malakah. Hayatun rasikhah. Satu kelakuan ataupun satu keadaan yang rasikh, yang tertanam fi nafsil insan, pada diri manusia. Dan malakah ini kata ulama, benda tu adalah satu yang mauhub, benda yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda tu boleh diasah. Asalnya kita ni ada malakah. Tapi ada orang yang malakahnya ada, tapi bila tak diasah tak nampak malakah. Jadi kita ni kalau tak dilatih, maka kita ni kadang-kadang tak tahu yang kita ni ada bakat tentang perkara tu. Sangkut tak? Jadi Sangkut. fasahatul mutakallim ni maksudnya malakah, ada bakat. Bakat tu boleh diasah. Basah tu dengan banyak sangkutan mana. Malakah boleh diasah dengan kita banyak memarasah. Banyak memarasah. Merasah ni maksudnya kita biasakan dengan kalam fasih. Maksudnya bila nak cakap tu, biasakan kita ni bercakap dengan kalam yang fasih. Ataupun boleh juga diasah dengan banyak mutala'ah.
Kita ni banyak mutalaah, banyak baca, kan? Macam kita nak jadi orang yang pandai pantun, kita ni kena selalu berpantun, ataupun kita kena selalu baca buku-buku yang bersangkutan dengan pantun. Buku-buku Melayu lama, ada seni dia lah. Dan kita kena banyak belajar. Kena banyak kena belajar. Barulah malakah tu ada, dia akan terselah. Bila kita asah benda tu. Bakat. Yaqtadiru, yang mampulah oleh ia mutakallim, bihal malakah, yang mampulah mutakallim dengan sebab malakah itu ala ta'bir, untuk menyampaikan alil maksud bil kalamin fasih, untuk menyampaikan maksud dengan kalam yang fasih, fi ayyi gharadin kana, pada apa tujuan yang dia nak. Baik, jelas habis. Ini habis cerita tentang fasahah. Kita nak masuk tentang balaghah. Baik, ada soalan tentang fasahah? Tak ada nah. Kata muallif rahimallahu taala, wal balaghatu fil lughati al wusul wal intihau, dan balaghah pada bahasa al wusulu, iaitu sampai, wa intiha, dan penghujung. Wa yuqalu balagha fulanun muradahu, dikatakan balagha fulanun muradah, telah sampai dah oleh si fulan akan kehendaknya. Idza wasala ilaihi, apabila telah sampai olehnya kepadanya, kepada maksud, kepada kehendak. Wa balagha ruqbul madinata, dan sampailah kenderaan akan bandar. Idzan taha ilayya, ketika mana Allahumma salli ala Muhammad tiba kepadanya, kepada Madinah. Intihak ni kita kata habis ataupun tiba kepada destinasi. Wa taqa'u fil istilahi, dan yang berlakulah fi istilahil bulagha, pada istilah para ulama balaghah. Apa yang dimaksudkan dengan balaghah? Itulah wasfan, suatu sifat, bil kalami wal mutakallim, iaitu satu sifat bagi kalam dan mutakallim. Sebab tu dia balaghah, dia pada kalam, dia bukan pada kalimah. Kalimah dia fasahah, tapi bila balaghah dia pada kalam dan mutakallim. Maksudnya orang yang mengeluarkan kalam itu mestilah orang yang orang kata apa, dia balaghah. Jadi pada mutakallim tu ada balaghah, barulah dia mengeluarkan kalam yang balaghah juga. Kalau dia nak bercakap dia pun tak reti balaghah, macam mana kalam tu jadi kalam yang balaghah? Baik. Lepas tu kalam tu pula yang jadi kalam yang balaghah, dia kena pastikan pula penggunaan dalam kalam tersebut, sudut fasahah dan sebagainya. Baik. Fa balaghatul kalami mutabaqatuhu li muqtadal hali, maka bermula balaghah kalam itu mutabaqatuhu li muqtadal hali, bersesuaian, berbetulan kalam, lil muqtadal hali, bagi tuntutan keadaan, ma'a fasahatihi, bersama ataupun beserta kefasihan kalam. Dia tak boleh ada mutabaqah muqtadal hal tapi tak fasih, tak boleh. Tu kena clearkan lah. Sebab tu kita bincangkan fasahah dan juga bincangkan tentang balaghah. Kena clearkan fasahah untuk melahirkan kalam yang balaghah. Wal halu wa yusamma bil maqami wal amru al hamilu, wal amru al hamilu lil mutakallimi ala an yurida ibaratuhu ala suratin makhsusatin. Dan yang dimaksudkan dengan hal, wal hal ay al muradu bil hal, yang dimaksudkan dengan hal, apa maksud hal? Wa yusamma bil maqam, hal ini dinamakan juga dengan maqam. Bukan maqam kubur ke darjat tu, tak. Ini istilah dalam balaghah. Hal tu maqam, maksud kedudukan, keadaan. Itu maksud. Apa yang dimaksudkan dengan hal? Wal amrul hamil, iaitu keadaan yang membawa ataupun yang mendorong bagi mutakallim Sangkut. Pak pentingnya. ala suratin makhsusah. Sangkut Ustaz kat yang mendorong bagi mutakallim. Itu satu keadaan yang mendorong bagi mutakallim di atas membawa datang oleh yang mutakallim ibaratuhu, akan perkataan mutakallim ataupun ungkapan mutakallim tu, dia datangkan ungkapan itu ala suratin makhsusah, di atas bentuk yang tertentu. Jadi maksud keadaan yang mendorong mutakallim itu untuk
mengungkapkan suatu perkataan itu, suatu ungkapan itu di atas bentuk yang tertentu. Itu maksudnya keadaan. Jadi kita akan tengok contoh. Wal muqtada wa yusamma al-i'tibar al-munasib. Dan muqtada, apa maksud muqtada? Dan dinamakan muqtada ini dengan al-i'tibar al-munasib. Maksudnya i'tibar yang munasabah. Apa maksudnya? Wal suratul mahsusatu allati turadu 'alaiha al-ibarah. Itulah satu bentuk yang tertentu yang didatangkan suatu ibarat untuk menyampaikannya, untuk menyampaikan ibarat. Satu bentuk yang tertentu allati turadu 'alaiha, yang didatangkan ke atasnya, ke atas surah al-ibarah, akan ibarat. Maksud tertentu, bentuk tertentu yang didatangkan suatu ibarat untuk menyampaikan ibarat tersebut. Faham? Tadi dorongan, hal itu dorongan. Dorongan untuk mutakallim berbicara, mengungkapkan di atas bentuk itu tertentu. Adapun muqtada, dah ada dah bentuk. Bentuk itu terungkap tu ada dah. Mathalan al-madhu halun yad'u li iradil ibarah li iradil ibarati ala suratil itnab. Sebagai contoh, al-madhu, pujian itu suatu keadaan yang mendorong untuk mendatangkan ungkapan di atas suratul itnab, di atas bentuk itnab. Itnab ni maksudnya memanjangkan kalimah. Yelah, biasalah nak puji. Dia kan kalam biasanya panjang kalau nak puji orang kan. Bab cakap. Wa dzaka'il mukhatab halun yad'u li iradiha ala suratil ijaz. Dan kecerdikan al-mukhatab, orang yang dibicarakan, maksudnya orang yang nak dipuji itu suatu keadaan yang mendorong untuk mendatangkan ibarat ala surah al-ijaz, di atas bentuk yang ringkas. Jadi madah ni biasanya panjang ceritanya, nak puji orang. Tapi oleh kerana orang yang nak dipuji itu orang yang cerdik, jadi ada satu dorongan pula untuk datangkan pujian itu dalam bentuk yang ringkas. Boleh? Fakullu minal madhi wa zakai halun. Maka tiap-tiap daripada madah dan zakat itu satu hal-hal, dorongan. Mula terdorong untuk itnab, untuk panjangkan kalimah. Tapi oleh kerana si mukhatab ni pula yang kita nak bicarakan tentang orang ni pula orang yang cerdik, maka didatangkanlah dalam bentuk, ada satu dorongan pula untuk ibarat itu didatangkan dalam bentuk ijaz. Tak panjang, ringkas saja. Ijaz ni maksudnya cakap yang ringkas tapi maknanya panjang. Baik, faham. Wa kullun minal itnabi wal ijazi muqtada. Dan tiap-tiap daripada itnab dan ijaz itu muqtada. Itu kita kata tadi. Muqtada maksudnya dia bentuk dah. Apa ungkapan? Wa iradul kalami ala surat al-itnabi awil ijazi mutabiqatun lil muqtada. Dan mendatangkan kalam di atas bentuk itnab ataupun ijaz itu adalah menyesuaikan ataupun bersesuai lah bagi muqtada. Mutabaqah kita kata menyesuaikan. Tengok kesesuaian. Apa nama menyesuaikan ataupun sesuai bagi muqtada. Baik. Jelas nah? Boleh? Lain macam muka masing-masing ni. Okey. Minggu lepas baca sikit, tapi suara tu sikit sangat. Macam mana nak khatam 20 kali? Hari ni kita try baca 10 pula. Minggu lepas 5, minggu ni 10, minggu depan Pelan-pelan tak apa. Sangkut kat minggu depan. Sangkut. ala ta'biri 'anil maqsudi bi kalamin. Wa balaghatul mutakallimi malakatun yaqtadiru. Apa dia? Sangkut lah. Wa balaghatul mutakallimi. Wa balaghatul sangkut. Wa balaghatul mutakallimi malakatun yaqtadiru biha ala ta'biri 'anil maqsudi bil kalamin balighin
fi ayyi ghardin kana. Dan balaghah mutakallim itu suatu bakat yang mampulah oleh ia mutakallim dengan sebab bihal malakah, dengan sebab malakah yang dia ada tu, bakat yang dia ada tu, ala ta'biri, untuk mengucapkan ataupun untuk mengungkapkan daripada maksud, bil kalamin, dengan menggunakan kalam yang balaghah ataupun kalam yang balik, fi ayyi ghardin kana, pada mana-mana tujuan yang dikendaki. Baik, jelas nah? Wa yu'rafu at-tanafuru bi dhawqi wa mukhalafatu al-qiyas bi sarfi wa dha'fu at-ta'lif wa taqid al-lafzi bin nahwi wal gharabatu bi kathrati ittila'i ala kalam al-arabi. Dan yang dikenalkan akan tanafur, maksudnya nak tahu tanafur ni macam mana nak kenalkan, bi dhawqi, dengan dhawq. Dhawq ni perasaan, iaitu perasaan yang sahih. Ke dalam dia kata bidhauqi ay bisawqi as-sahih wa huwa quwwatun ghariziyah laha ikhtisasu bi taraki lataifil kalami wa mahasin al-khafiyah. Maksudnya ringkas kita kata apa, kena ada kemampuan batin. Dia kena ada kemampuan batin. Kita nak cam kata benda ni, kita nak detect kata ada tanafur ni. Tak kena ni. Zauqin sahih. Ada perasaan yang sahih. Satu perasaan yang kata apa, kekuatan dalaman. Kan adalah ini bukan kita kata spiritual, batin peringkat tertinggi, itu tidak. Maksudnya dia benda tu tetap bersandarkan kepada ilmu. Jadi bila kita dengar tu kita ini tanafur ni. Dengar tak sedap. Dengar tak sedap, bizauq. Dia satu perasaan untuk detect, untuk cam kata ada tanafur, ada yang benda yang tak kena, berbelit dalam cakap tu. Wa mukhalafatul qiyas bi sarfi, dan dikenalkan mukhalafah qiyas itu bisarfi, dengan ilmu saraf. Wa dha'fu ta'lifi, dan kita kenal lemah taklif itu, wa taqidul lafzi, dan ta'qil lafaz itu dikenali, kita nak cam dia macam mana, dengan nahwi, bin nahwi, iaitu dengan ilmu nahwu. Wal gharabatu bi kasrati ittila'i ala kalim al-arabi, dan gharabah, dikenalkan gharabah itu dengan banyak menyelidiki ala kalamin arabi, di atas kalam Arab. Nak tahu ini kalimah yang gharabah ke tak ni. Wa taqidul ma'nawi bil bayani, dan nak kenal takkid maknawi itu bil bayani, dengan ilmu bayan. Wal ahwalu wa muqtadayatuha bil ma'ani, dan segala ahwal, wa muqtadayatuha, dan segala muqtada ahwal itu, ni yang kita kata muqtadal halat tadi kan. Nak kenal hal, nak kenal maqam tu, dan segala muqtadanya, muqtada hal, bil ma'ani, dengan ilmu ma'ani. فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان. Maka wajib, mesti di atas penuntut ilmu balaghah, wajib tu boleh mengenal lughah, kena kerti bahasa. Kena kerti bahasa. Hak orang tua marah tu, tak kerti bahasa, bukan tu. Maksudnya bahasa Arab lah kena kerti. Wasarfi, dan kena kerti ilmu saraf. Wan nahwi, dan kena kerti ilmu nahwu. Wal ma'ani, dan kena kerti ilmu ma'ani, dan kena kerti juga wal bayani, kena kerti ilmu bayan. Ma'a qawnihi salimi zawqi. Siapa dah tak sebut ilmu badik? Siapa tak sebut ilmu badik? Sebelum ni tak ada sebut badai pun. Siapa tak Nak sebut ilmu tahu badik? tanafur dengan zauq, mukhalafatul qiyas dengan Sebabkan kita saraf. Sangkut tak? Sangkut Ustaz, tak ada dengar. dah kata dah. Ingat tak mula-mula dulu kita dah kata dah, masukkan badik ini dalam balaghah. Badik ini ilmu yang asing. Dia sebut balaghah ni maknanya dengan bayan. Ilmu badik satu ilmu yang asing menurut pendapat sebagian para ulama. Jadi kebanyakan ulama dia sebut balaghah ni 3 ilmu, ma'ani, badik dan bayan. Baik. Dalam kitab ni ada tak badik? Ada. Kitab ni badik. Muka surat 141 tu badik. Baik.
Ma'a kaunihi salima zauqi, beserta keadaannya keadaan talib itu salimi zauqi, misalnya zauq yang salim. Kathir tila'i ala kalamil arabi, dan banyak mentalaah, banyak mempelajari dan menyelidiki di atas kalam Arab. Wallahu a'lam. Habis. Oh, tak sampai pukul 4 habis. Boleh lah terus ni. Boleh. Boleh, insyaAllah. Okey, ada soalan? InsyaAllah kita akan sambung pada ilmu ma'ani. Muqtada ni kalau nak terjemah apa dia dengung. Kalau biasa Kehendak. Tok Guru dengar kehendak. Sebab biasa dengar Tok Guru terjemah dengung. Dengung. Tu pening dengung. Lagi soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguh dulu majlis kita. InsyaAllah akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Cuma untuk Allah selamat lagi Ahad ni nanti saya confirm balik lah. Sebab dok kata tu macam nak merentah ni. Tak boleh lagi. Tengok kalau kata jadi merentah, Ahad ni kita cuti lah. Hari Jumaat depan pun cuti. Kalau jadi merentah lah. Nak nikah lah. Doa lah insyaAllah. Takkan nak tengok Zafisa tambah seorang-seorang, kita dah tak ada air. Tak apa insyaAllah lah. Tengok kalau kata saya tak ke mana, masih kata apa tak musafir, tak safar, kita teruskan lah macam biasa Ahad dengan Jumaat depan. Tapi kalau kata safar, kita tangguh dululah insyaAllah. Nak teruskan boleh, tinggal lagi malas nak buat kitab. Kita bila kata safar ni, kita biasalah ada program lain lah pula kan, kita datuk. Nak buat live dalam kereta ni macam tak syok pula. Kalau ada orang sebelah tolong buat, sedap kan. Lawan lah. Okey, baik. Wallahualam, ada soalan? Tak ada lah. InsyaAllah kita akan Tak ada insyaAllah. kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أميت وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا ببعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.